Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi kita dalam subjek Sirah tahun 3. Baiklah anak murid semua, hari ini kita akan belajar tentang pelajaran kelima, kehidupan bermasyarakat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bagi yang ada buku teks, boleh ambil buku teks kamu, buka muka surat 29. Okey, unit 1. Cara pergaulan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ikut Ustazah baca sama-sama. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah seorang yang mempunyai budi pekerti mulia dan akhlak yang terpuji. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam boleh bergaul dengan semua lapisan masyarakat, sama ada orang Islam atau bukan Islam, orang biasa atau hamba, orang kaya atau miskin, serta menghormati orang yang lebih tua dan menyayangi remaja serta kanak-kanak. Jadi kat sini yang kita boleh nampak, key point yang pertama, Nabi boleh bergaul dengan semua lapisan masyarakat, tak kira sama ada orang tu Islam ke, bukan Islam ke, orang biasa ataupun hamba, orang kaya ataupun orang miskin. Nabi boleh saja bergaul dengan mereka semua, tak kira apa pun bangsa mereka ataupun apa pun lapisan masyarakat mereka. Okey, baginda juga menguasai semua pertuturan Arab. Semua penduduk tanah Arab menghormati peribadi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dekat sini Nabi juga boleh menguasai semua pertuturan Arab. Maksudnya kalau ada bahasa Arab yang lain, Nabi boleh kuasai, tak kisah daripada negara mana, asalkan dia berbahasa Arab. Nabi jumpa je penduduk Mekah tu, dia bercakap bahasa Arab, Nabi boleh saja balas, tak kisah dah dalam dialek apa sekalipun. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam memiliki sifat lemah lembut, penyayang dan pengasih terhadap seluruh makhluk Allah. Makhluk Allah ni tak kiralah manusia ke, haiwan ke, Nabi sentiasa bersifat lemah lembut dan penyayang terhadap mereka semua. Baginda baik pergaulan dengan sahabat dan mendengar pendapat mereka. Kalau ada sahabat yang bagi pendapat, Nabi mesti akan dengar. Okey, kita tengok di dalam peperangan Khandaq, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam telah menerima cadangan seorang sahabat yang bernama Salman Al-Farisi untuk menggali parit semasa peperangan tersebut. Okey, dekat sini dia menunjukkan Nabi ni seorang yang mendengar pendapat sahabat-sahabat ni. Contohnya macam tadi dalam peperangan Khandaq, ada seorang sahabat yang memberi cadangan supaya menggali parit semasa peperangan tersebut, dan Nabi pun telah menerima cadangan sahabat tersebut. Okey, kita pergi dekat musyrik seterusnya. Pergaulan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan sahabat. Semasa peperangan Badar, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pada mulanya mengambil keputusan untuk berkemah di kawasan yang mempunyai mata air. Mata air ni adalah kawasan yang ada sumber air. Mata air ni ada sumber air. Sumber air ataupun bekalan air lah kita katakan. Okey. Mata air tersebut adalah tempat yang awal ditemui dalam perjalanan dari Madinah. Mata air yang Nabi jumpa tu adalah kawasan yang pertama ditemui sewaktu diorang dalam perjalanan pergi ke Madinah. Seorang sahabat yang bernama Al-Hubab bin Al-Munzir bertemu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan bertanya, "Wahai Nabi Allah, adakah tempat ini Tuan pilih kerana helah perang ataupun arahan daripada Allah yang tidak boleh ditukar lagi?" Baginda bersabda, "Sebenarnya ini hanyalah pendapatku dan helah di dalam peperangan sahaja." Jawab Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam,
Lalu Al-Hubab memberikan pendapatnya kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam supaya kemah itu didirikan di hadapan punca air tersebut. Oleh itu, tentera Islam mempunyai bekalan air yang cukup dan tentera musuh tidak dapat air tersebut. Okay, apa yang Nabi buat? Selepas sahabat Nabi memberikan cadangan tersebut, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersetuju dengan cadangan Al-Hubab lalu mengarahkan tentera Islam bergerak ke hadapan daripada tempat mata air. Akhirnya tentera Islam mendapat kemenangan. Walaupun Al-Hubab seorang tentera biasa, perancangannya yang baik membolehkan tentera Islam dapat mengalahkan musuh. Di sini menunjukkan bahawa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menghargai apa juga pendapat daripada sahabat-sahabat baginda. Walaupun Nabi adalah seorang rasul dan kita tahu Nabi punya pangkat lagi tinggi daripada tentera-tentera yang lain, tetapi apabila ada pendapat yang bernas ataupun pendapat yang baik walaupun diberikan oleh tentera biasa, Nabi akan menyambut dengan baik pendapat tersebut. Okay, kita tengok dekat sini. Sifat mulia Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika bergaul. Dekat sini ada dinyatakan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ada 9 sifat mulia Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika bergaul. Yang pertama, memuliakan orang lain. Macam kisah yang Ustazah baca dengan kamu tadi. Nabi dia akan bergaul dengan semua lapisan masyarakat. Di situ menunjukkan Nabi seorang yang memuliakan orang lain. Nabi juga jujur dalam bicara. Macam yang kita tahu, disebabkan sifat jujur Nabi, beliau telah mendapat keuntungan yang besar sewaktu pergi berdagang, membawa barang dagangan Siti Khadijah. Ingat lagi tak yang kita belajar minggu lepas? Okay, Nabi juga menerima pendapat orang lain. Macam dalam peperangan Khandaq tadi, serta dalam peperangan Badar tadi. Tidak memalukan orang lain. Nabi juga seorang yang berlapang dada, merendahkan diri. Merendahkan diri maksud kat sini bukan tiba-tiba Nabi jadi rendah. Tapi kalau ada, Nabi tak sombong. Kalau ada orang tegur Nabi, Nabi akan balas balik teguran orang tu. Bukannya Nabi, orang tu bagi salam, Nabi buat Nabi tak buat indah tak indah dia, ataupun Nabi tak layan. Tak, Nabi merendah diri. Maksudnya Nabi menyambut salam yang orang bagi. Tidak memotong percakapan orang lain. Bila ada sahabat-sahabat yang sedang bercakap, Nabi akan dengar dahulu, kemudian baru Nabi akan memberikan pendapat. Nabi bukannya orang tu cakap, Nabi pun sebut nak cakap juga. Tak, Nabi seorang yang sangat tidak memotong percakapan orang lain. Nabi juga berkata dengan perkataan yang benar. Nabi tidak sesekali berbohong ataupun menipu. Nabi juga memanggil dengan panggilan yang baik. Maksudnya kalau ada kawan-kawan Nabi, sahabat-sahabat Nabi, ataupun orang kanak-kanak, Nabi takkan panggil dengan perkataan ataupun gelaran yang tidak baik. Nabi sentiasa memanggil mereka dengan panggilan yang baik. Okey, itu saja untuk tajuk kita hari ini, iaitu kehidupan bermasyarakat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kamu dah tahu dah bagaimana sifat Nabi ketika bergaul dengan sahabat-sahabat, dengan orang-orang penduduk Arab, penduduk tanah Arab. Dan sekarang Ustazah nak kamu siapkan buku aktiviti sirah pada muka surat 18 dan 19. Setelah siap, snapkan jawapan anda pada guru kelas. Okey, itu saja untuk pembelajaran kita pada hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.